bila kita bercakap tentang menjadikan sukan sebagai satu budaya dan satu kerjaya, kita memang melaksanakan komitmen tersebut. Dan kita memang meletakkan asas Majlis Sukan Negara kepada sukan elit, sukan prestasi tinggi, dan kita meletakkan Majlis Kecergasan Kebangsaan MKK sebagai agensi yang bertanggungjawab kepada sukan di peringkat akaunti. Jadi kerajaan hari ini, Kerajaan Barisan Nasional mengimbangkan komitmen kepada partisipasi dalam sukan, dalam bidang sukan, dan peluang dalam kerjaya bidang sukan. Itu sebabnya Institut Sukan Negara yang di Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Ramlan Aziz, kita pecahkan daripada Majlis Sukan Negara supaya konsep sains sukan itu akan kita pakai juga di peringkat kaum B. Dulu sains sukan kita pakai untuk atlet elit saja di bawah MSN. Tapi bila dia dah jadi elit, kita bagi dia sains sukan. Tapi sebelum dia jadi elit, dia tidak ada kepakaran sains sukan. Itu sebabnya dengan adanya Institut Sukan Negara, kita pecahkan daripada Majlis Sukan Negara, mereka bukan saja melayan atlet elit dalam aspek sains sukan, tetapi atlet akaunti. Contohnya program Tunas Gemilang, di mana kita menjalankan program Talent Identification, TID. Kita mencari juara di peringkat akaunti. Dan saya tahu negara-negara lain dah mula import atlet. Kita kalah dengan Singapura masa bola sepak semi-final kerana Singapura dapat 1 gol oleh pemain daripada Nigeria. Singapura pun hari ini kita tengok memang pemenang pingat emas banyak daripada negara luar. Dan ini menjadi trend negara maju hari ini kerana mereka tahu masyarakat negara tidak mempunyai budaya sukan. Dia menerima hakikat. Jadi mereka mengambil atlet pada negara-negara yang masih membangun, memberi peluang mewakili. Jadi soalan sekarang, kita di Malaysia, adakah itu yang kita nak buat? Kalau kita nak mencari pingat emas, mungkin itu yang kita kena buat kerana kita nak yang terbaik. Tapi kalau kita nak mewujudkan maruah bagi negara kita, kejayaan dalam sukan kerana membina semangat dan maruah, kita harus bangga dengan kejayaan yang kita ada. Itu sebabnya tagline kita dalam sukan ialah apa? Setinggi mana piala tinggi lagi martabat dijunjung. Berarti dalam bagi saya, kejayaan dalam sukan ialah isu maruah, isu martabat. Dan apabila kejayaan itu dicapai oleh seorang rakyat, anak tulen rakyat Malaysia, ini memberikan kita keyakinan bahawa negara kita mempunyai generasi muda yang sihat, yang mempunyai kualiti kehidupan yang kita nak. Tapi kalau pemenang sukan C, saya boleh sebagai ahli lembaga kepada World Anti-Doping, ada juga atlet-atlet dunia yang menang sukan C medal kerana dia pakai dadah-dadah yang tidak dibenarkan, seperti steroid, seperti yang pemenang 100 meter Olimpik di Athens. Dan saya tidak mahu rakyat Malaysia yang memenangi pingat emas kerana penipuan, kerana menggunakan dadah, kerana penipuan dalam aspek yang lain. Tapi kalau itu yang kita nakkan pingat, tidak kisah pada kos yang mana, mungkin itu yang boleh kita capai. Tapi negara Malaysia, kerajaan Malaysia tidak akan tolerate perkara tersebut. Jadi kita akan play fair, kita akan main bersukan dalam keadaan yang lebih adil dan saksama. Itu sebabnya bagi saya, kita nakkan yang terbaik lah dalam sukan di Beijing. Dalam aspek atlet wanita, saya melihat peluang kita mewakili mendapat pingat emas daripada kategori atlet wanita perlu juga disediakan. Contohnya dalam sukan angkat berat, saya tengok atlet wanita mempunyai potensi juga dalam sukan-sukan yang lain. Tetapi ini memakan masa kerana strategi kita dalam menyediakan jenis-jenis atlet, persediaan kita dalam persediaan atlet itu memang memakan masa yang lama. Tapi masa yang sama, bila bercakap tentang atlet wanita, tak banyak ibu bapa nak letakkan anak mereka untuk mewakili negara. Dan salah satu daripada saya tengok ialah perwakilan anak-anak Melayu dalam sukan C sebagai contoh. Anak Melayu melibatkan diri dalam sukan tertentu saja. Anak Melayu, dia sukan yang lain dia tidak ada galakan, terutama sekali sukan berenang, terutama sekali kalau perempuan. Jadi dalam aspek ini, bila kita kata nak mengintai ke nak mencari pingat emas dan sukan Olimpik, Malaysia harus bersedia dalam beberapa perubahan. Dan dalam peringkat persekolahan, peringkat universiti juga harus membuat persediaan. Dan saya tengok di negara-negara maju, saya baru balik daripada UK dan juga Amerika, dia memang menyediakan di universiti tempat untuk atlet yang begitu hebat, walaupun langsung tak belajar langsung, duduk kelas pun tidak, setakat dapat sijil atas nama universiti. Hari ini berlaku di UK dalam Universiti Loughborough dan juga di
di Bath. Saya bila berjumpa dengan mereka seolah-olah penerimaan atlet tu ada juga untuk membanggakan universiti. Tapi kita di dalam Malaysia, tanggungjawab kerajaan untuk mengeluarkan anak-anak yang masuk universiti yang berkualiti menjadi prioriti utama. Jadi macam mana pun hebat dia atlet, mungkin dia dapat melambatkan ujian peperiksaan, tetapi macam mana sekalipun kita tidak akan buat seperti di American Basketball ke American Football University level, di mana penerimaan atlet kerana kehebatan sukan saja, tak payahlah belajar dapat CJ. Kita tak buat macam tu di Malaysia. Kita masih nak dia berilmu. Mungkin itu juga salah satu daripada sebab di mana menyebabkan bila anak-anak kita masuk universiti, prioriti kepada keputusan. Jadi itu sebabnya bila nak cakap kita kehausan dan kekeringan pingat emas, bagi saya ialah nilai kita sebagai rakyat Malaysia. Dia grassroots sports program, dia tak boleh shot sendiri. Dia perlu kesinambungan. Tapi masalah kita, bila kita buat sukan, banyak kita buat hanya nak seronok. Kita tidak buat kerana kita nak melatih ke luar juara. Itu sebabnya dalam Jawatankuasa Kabinet Sukan, kita memang nak mengikatkan proses kita. Dan jurulatih bagi saya sesuatu yang sangat-sangat penting. Kejurulatihan ini bukan cikgu PE je tau, cikgu PE lain. Ini jurulatih sukan. Jadi kalau kat sekolah tak dapat, kita perlu di setiap daerah, di setiap kelab sukan komuniti sebagai contoh yang kita wujudkan 537. Inilah strategi kita 2008 ni. Bagi saya tak boleh lah. Kita perlu buat kerana kita mempunyai satu objektif. Mungkin itu yang sebenarnya kita telah lakukan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Pak La kita, ialah kita dapat membelanjakan wang yang juga besar di peringkat kaum. Kita tak juga hanya fokus kepada sukan-sukan yang elit yang telah berlaku sejak beberapa tahun. Hanya sukan tertentu saja yang kita buat. MSN tentang isu hukuman. Saya memaklum pada pegawai saya, pertama sekali Ketua Pengarah Datuk Zul dengan Datuk Ramlan, mereka perlu berani dengan perubahan. Kita kena berani. We must be brave with change. Dan kalau nak kena hukum, kena berani. Kita tidak boleh lagi menilai persatuan kerana kepimpinan yang ada. Kita mesti menilai persatuan atas prestasi, atas performance. Kita nak menggerakkan kejayaan, bagi saya kita akan masih kebelakangan. Sebab kalau kita tengok dunia di luar sana, China sebagai contoh, dia dapat keluarkan kualiti persatuan dan kualiti atlet kerana dia memang begitu ganas. Dia tak perform, dia akan bertindak. Kerana itu mungkinlah bukan negara demokrasi. Saya tidaklah menggalakkan situasi yang kejam, tetapi bagi saya, kalau kita nak hukum, kita kena berani hukum. Tapi jangan dengan orang tertentu depan kita cakap lain, belakang kita cakap lain. Kita kena berani dengan perubahan. Dan saya tengok mungkin kejayaan kita di Sukan C dikorak kerana kita dah mulakan sedikit 10-20% perubahan. Dan Persatuan Sukan, dan saya memang cukup terima kasih Persatuan Sukan yang ada dan juga kepada pegawai di Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara pun memang secara tak langsung sikit demi sikit memang nak melihat kepada perubahan. Jadi Majlis Olimpik Malaysia pun sebagai contoh memang bersetuju dengan perubahan yang nak kita buat. Jadi saya cukup yakin dalam jangka masa 5-10 tahun akan datang kita akan melihat satu kualiti persatuan dan juga atlet. Saya cukup yakin. Kesimpulan saya tu ialah saya percaya setiap insan kalau dia nak berjaya, dia boleh berjaya dan dia tidak perlu meletakkan kegagalan dia nak tuduh mana-mana pihak. Bagi saya kalau kita bagi jurulatih yang terbaik pun, persatuan yang hebat, kerajaan bagi bantuan 100%. Kalau dia tak nak, dia tak nak lah. Kalau dia nak, tak ada bantuan pun dia akan berjaya. Jadi kesimpulan saya tu ialah mereka perlu ada maruah lah. Kita perlu ada martabat kita yang kita nak junjung. Maknanya kita perlu mahukan kejayaan kerana ini adalah maruah kita. Dan bagi saya, kalau kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai atlet Malaysia, kita tidak berjuang atas maruah, tak gunanya kita memanggil diri kita sebagai seorang insan. Bagi saya, kalau kita nak jadi ibu bapa, jadi ahli politik, jadi wartawan, kita mesti bermaruah. Mana bermaruah, kita malu kepada kegagalan dan kita bangga kepada kejayaan. Benda ni nilai sendiri. Jadi bagi saya, dia semua dah umur bapak-bapak orang, mak-mak orang. Tak payah saya nak beletir lah. Kalau dia nak bergaya dan melihat diri dia sebagai juara, dia akan berjaya. Tapi kalau dia lihat diri dia sebagai haprak-haprak lah dia. Itu sebab kesimpulan saya tu yang Pak La bila cakap cemerlang, gemilang, terbilang, dia banyak maksudnya. Kalau kita nak jadi yang terbaik, terletak pada diri kita. Jadi saya berharaplah atlet Malaysia
meletakkan maruah kepada kejayaan dan bagi diri mereka. Kerana maruah adalah segala-galanya. Yang menggunakan ialah posisi kedua dalam sukan C dan medal yang terbaik di luar. Yang mengecewakan mungkin kerana persatuan sukan yang masih dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dinosaur masih tidak mahu berubah. Tak payahlah contoh. Itu yang